أعوذ بالله من This الشيطان call is الرجيم now بسم being الله recorded. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صراط المستقيم وهداية المصلح والقوة إلا بالله اللهم إنا ونحن الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا رب اشرح لي صدري ويسر لي قال الشيخ فلا نفعني في الدار kau apa dan sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada masuk syurga orang yang mengacung-ngacung kerana memfasidkan antara manusia. Maka apabila sabit bahwasanya tiada masuk ia akan syurga, maka tiada ada tempat malaikat neraka. Kerana tiada ada di sana malaikat syurga atau neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada masuk syurga orang yang mengacung-ngacung. Bahasa Arab panggilnya namimah. Dia mengacung tu maknanya kerana memfasidkan, kerana merosakkan supaya dia bergaduh antara manusia. Jadi mengacung tu dia cakap dengan orang ni, cakap dengan orang ni supaya dua orang tu jadi bergaduh, jadi rosak antara dua, walaupun di antara dua tu ibu bapa ke, ibu dengan suami isteri ke, anak dengan bapa ke, artinya sama kawan ke. Jadi tujuan dia tu cakap dengan orang tu begitu, cakap dengan orang ni begini, tujuan dia tu nak bagi rosak di antara manusia, nak jadi punah hati, menyebabkan kepada bergaduh antara dua orang. Maka di sini katanya maka apabila tiada sabit, ini dah bukan hadis, ini ditambah oleh musannif. Maka apabila sabit bahwasanya tiada masuk, bahwasanya orang yang mengacung-acung tu tiada masuk ia akan syurga, maka tiada. Sekiranya kalau mengikut yang zahir Nabi kata tadi tu, orang yang mengacung tadi tu tidak masuk ke dalam tidak masuk ke syurga, maka tiada ada tempat malaikat neraka. Kalau tak masuk syurga, maknanya tempat satu laginya ialah neraka lah. Kerana tiada di sana, yakni pada akhirat, kerana tiada di sana, yakni pada akhirat, malaikat syurga atau neraka. Jadi maknanya Nabi kata orang yang mengacung itu masuk syurga. Tiada masuk syurga sama sekali. Maka di sini kita, sebagaimana kita maklum, mengacung ni tak jadi kufur, tak jadi murtad dengan sebab mengacung, malaikat dia menghalalkan.
Sekiranya kalau dia mengacung serta dia menghalalkan, maka jadi murtad, maka tetaplah masuk neraka, tidak masuk syurga sama sekali. Lepas tu kalau dia mengejarkan perkara ini, buatkan perkara ini tetapi tidak sampai tahap menghalalkan, hanya masuk dalam dosa besar, sekiranya kalau dia mati, tak boleh masuk syurga bersama dengan orang yang awal masuk syurga. Dengan mana tidak masuk syurga tu bukan tak masuk langsung, bukan katanya tak masuk, bahkan maknanya tak masuk pada awal. Maknanya masuk neraka dulu, apabila suci bersih daripada dosa, barulah masuk syurga. Sekiranya kalau tak jadi kufur dengan sebab dia tu mengacung. Sebagaimana kita maklumlah. Jadi di sini katanya tak masuk neraka, tak masuk syurga tu bukan kalau kita katanya orang ni dia mengacung, dia pelaga orang, dia merosakkan antara dua orang, maka sekiranya dia buat serta dia i'tikad kata halal, maka orang ni jadi murtad. Apabila jadi murtad, tentulah masuk neraka, tidak ada, tak masuklah syurga sama sekali. Itu satu kelakuan. Maka kelakuan yang kedua, dia mengacung saja, serta dia tu dia i'tikad kata haram, tapi dia buat juga, maka dia ni jadi orang yang berdosa dengan dosa besar. Sekiranya kalau mati dengan tidak taubat daripada dosa itu, maka tentulah dia tak boleh nak masuk syurga bersama dengan orang yang masuk syurga pada awal. Maknanya orang ni mesti ke neraka dulu untuk nak menyucikan daripada dosanya. Itulah maksudnya. Maka kita ingatkan tanggungan takwilnya begitu semua, sebab dalam mazhab kita ahli sunnahnya, mengerjakan dosa besar tak jadi kufur. Mengerjakan dosa besar kalau tidak mahalal, maka tak jadi kufur. Lepas tu kalau dalam hadis mana-mana pun kalau katanya masuk neraka tu, mana kalau mati tak taubat. Mati tak taubat, maka tak boleh masuk syurga, maknanya selepas pada mahsyar tu akan masuk neraka dulu, belum pada nak masuk syurga. Begitulah. Kita ingat makna begitu semualah. Kalau mengerjakan dosa besar lain daripada murtad, lain pada syirik. Kalau katanya Nabi kata tak masuk syurga tu, maknanya tak masuk syurga bersama dengan orang yang awal masuk syurga. Dan sebeda ia Nabi SAW daripada sejahat-jahat manusia itu, maknanya setengah daripada manusia yang paling jahat. Setengah daripada manusia yang paling jahat itu orang yang mempunyai dua muka. Orang yang mempunyai dua muka ni majazi lah. Bukan dua muka betul. Apa maksud? Tengok di sini Nabi tafsir. Apa maksud dia katanya dua muka? Datang ia akan mereka itu dengan satu muka dan akan mereka itu dengan satu muka. Datang ia orang yang mempunyai dua muka, akan mereka itu akan manusia, akan kaum dengan satu muka. Dan akan mereka itu akan manusia yang lain pula. Dan akan mereka itu akan manusia yang lain pula dengan satu muka, muka yang lain pula. Dia ini nak cerita katanya, dia apabila dia masuk, dia pergi kepada satu golongan, maka dia buat pelakunnya begini untuk nak jadi munasabah dengan kaum ni. Apabila dia pergi masuk dengan kaum lain pula, dia buat rupa lain pula. Jadi maknanya contohnya, kalaulah kita katanya ada dua pasukan, dua golongan yang jadi maknanya dua-dua golongan tu kalau kita nak banding seperti orang Islam dengan orang kafir.
Orang Islam dengan orang kafir, lepas tu orang yang mempunyai dua muka tu ialah orang munafik lah. Apabila orang munafik tu, apabila dia masuk bersama dengan kaum orang Islam, dengan manusia yang Muslim, maka dia buat rupa Islam, dia buat sembahyang, dia cakap pasal Islam. Apabila dia lepas daripada masuk dengan Islam, dia balik kepada tempat kafir dia, dia muzahirkan kufur dia pula. Jadi maknanya duduk dengan satu golongan ni, buat rupa begini, masuk dalam golongan ni buat rupa begitu, maka itu maknanya orang yang mempunyai dua muka. Jadi yang nyata kata orang yang mempunyai dua muka tu ialah orang munafik lah. Dia buat rupa Islam kalau dia duduk bersama dengan orang Islam. Dia muzahirkan kufur apabila dia duduk bersama dengan orang kafir. Itu maknanya orang yang mempunyai dua muka. Begitu juga depan manis, di belakang masam. Di depan manis muka, apabila di belakang tu masam muka. Maka ini dalam setengah-setengah hadis cerita yang sama. Ada sahabat tu, dia ada setengah orang tu dia tanya sahabat, macam mana apabila kita ni apabila menghadapi kepada raja atau orang-orang besar tu, kami buat cakap manis dengan mereka, cakap baik dengan mereka, dengan raja-raja atau orang-orang besar, untuk nak muzahirkan kita memelia kepada mereka, tetapi dalam hati itu penuh dengan benci. Di belakang tu maknanya muka buat senyum manis, tetapi dalam hati tu bernyala berbara api. Maka itu pun setengah daripada rupa buat dua muka juga. Maka sahabat jawab kata itu pun dibilang kata setengah daripada orang dua muka juga. Itu nak cerita katanya nak bagi nampak gambaran orang yang mempunyai dua muka. Dan barang siapa mempunyai dua lidah di dalam dunia, dan barang siapa mempunyai dua lidah di dalam dunia, maknanya dua lidah tu macam tadilah, macam kata dua muka lah. Contohnya macam katanya apabila dia menghadapi depan kita, dia cakap manis, cakap elok dengan kita, dia pujuk kita, dia puji kita. Apabila belakang daripada kita tu, dia selalu mencelakan kita, memangkikan kepada kita. Jadi mana lidah dia tu macam tu. Sekali memuji, sekali mencela. Sekali memuji, di depan tu dia puji, di belakang dia mencelakan. Itu katanya orang yang mempunyai dua lidah. Dua lidah. Lidah ni alat buat cakap. Jadi maknanya dimaksud kata dua lidah san itu, maknanya dia tujuannya ialah nak merosakkan di antara dua manusia. Jadi cakap dengan orang ni begini, cakap dengan orang ni begitu, supaya dua orang itu jadi bergaduh antara satu sama lain. Itu maknanya setengah pada rupa orang yang mempunyai dua lidah. Tetapi kalau begitulah. Nabi katanya barang siapa saja yang mempunyai dua lidah di dalam dunia, depan ni cakap lain, depan orang ni cakap lain, supaya nak merosakkan di antara manusia, maka bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan baginya, bagi orang tu tadi, orang yang mempunyai dua lidah tu pada hari kiamat akan dua lidah. Allah Ta'ala jadikan dua lidah bagi dia tu daripada api. Allah Ta'ala jadikan dua lidah dia tu daripada api. Maknanya api tu jadikan lidah dia. Jadi balasan tu, maknanya balasan di akhirat esok tu bersejenis munasabah dengan kesalahan dia pada dunia. Biasanya kesalahan dendaan di dalam neraka tu akan nak jadi bersejenis, nak jadi setimbang dengan perkara yang dia buat salah pada dunia. Dengan sebab dunia tu dua lidah, maka Allah Ta'ala jadikan dua lidah daripada api neraka pada hari kiamat dalam neraka.
Dan sebeda ia Nabi SAW bermula memaki akan Muslim itu fusuk. Bermula memaki akan Muslim, memaki akan orang Islam, itu fusuk, maknanya jadi fasik. Fusuk maknanya jadi fasik. Kita maklum bahawasanya kalau mengerjakan dosa besar, dengan semata-mata mengerjakan dosa besar itu dah jadi seorang itu jadi fasik dengan sebab mengerjakan dosa besar. Walaupun satu kali saja kalau dia tak taubat maka dah jadi fasik dengan sebab mengerjakan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tu tidak jadi fasik dengan sebab mengerjakan dosa kecil, melainkan dia mengekali di atas buat dosa kecil. Dosa kecil tak jadi fasik, melainkan dia mengekali. Melainkan dia tu mengekali di atas dosa kecil pun jadi fasik juga. Atau dan juga melainkan amalan kebajikan dia tu lebih kuat, lebih banyak daripada amalan kejahatan yang dosa kecil tadi. Jadi dosa kecil dia tu ada buat setiap hari lah, tetapi amalan kebajikan dia tu lebih banyak daripada dosa kecil tu lagi. Maka itu pun tak jadi fasik juga. Jadi maknanya nak jadi fasik dengan sebab mengerjakan dosa besar, dosa kecil tu ada dua syarat lah. Syarat nak boleh kata jadi fasik dengan sebab mengerjakan dosa kecil, satunya syarat kena mengakali. Syarat nak jadi fasik dengan sebab syarat nak boleh kata fasik seorang tu dengan sebab dia mengerjakan dosa kecil tu, satunya mengekali. Satunya mengekali di atas dosa kecil. Jadi fasik. Yang keduanya, jadi dosa kecil itu banyak daripada amalan kebajikan. Dosa kecil itu banyak daripada amalan kebajikan. Begitulah. Maka memanglah Nabi katanya memaki ni setengah daripada memakikan orang Islam, setengah daripada dosa besar. Maka apabila mengerjakan dosa besar, jadilah seorang tu orang yang fasik. Dan membunuh-bunuh itu kafir. Bunuh dengan tidak ada hak itu jadi kafir. Lepas tu kita tengok kat bawah dia ada jagaan. Katanya kufur, yakni kafir hakiki. Mana bunuh orang tu jadi kafir sengoti. Kafir tu murtad. Jikalau ia menghalalkan dia. Ni macam ni lah. Macam tadilah. Kalau dia bunuh orang dengan tidak ada hak, serta dia i'tiqad, serta dia kata halal bunuh orang Islam yang halal, yang haram darah ni, dia kata halal, maka dia jadi murtad. Atau kafir lughawi, ataunya kafir lughawi, yakni menutupi akan yang benar dengan batil. Maknanya membunuh orang tu adalah kafir, kafir dengan makna lughah. Sebab kafir tu makna menutup. Menutupi akan yang benar dengan yang batil. Mana melindungi akan yang akan yang betul dengan yang salah. Maknanya orang ni dia tak sepatut dibunuh. Maknanya tak boleh nak bunuh. Apabila dia bunuh tu maknanya benda yang tak sepatut dibunuh, dia bunuh, maknanya benda yang betul dia buat dengan benda yang salah. Sebab kafir pada makna lughah tu, kafir pada makna pada bahasa asal lughah tu makna tutup. Sebab tu kita panggil kafarah. Kafarah daripada lafaz kafir kufrun ini jugalah pada makna lughah, sebab kafarah makna menutupkan kesalahan. Kafarah seperti kita katanya Allah mekifaratkan dosa, ya tu. Menutupkan dosa. Supaya Allah mekifaratkan dosa apabila seorang tu jatuh sakit, dia sabar, Allah Taala mekifaratkan dosa. Kifarat, kafarah, kifarat, mukifarat, bayar kafarah, itu ya. Maka itu makna menutup akan kesalahan. Jadi maknanya kenapa dia tanggung begini? Dengan sebab kita maklum bahawasanya bunuh orang ni dosa besar, tak jadi kufur sebab bunuh orang.
Maka jadi kufur kalau Nabi kata bunuh orang tu jadi kafir, kalau makna kafir murtad tu maknanya dia menghalalkan bunuh orang. I'tiqad atas kata halal, maka jadi kufur lah. Begitu. Tidak pun kafir dengan mana tidak pun kalau tak pakai kufur, kalau kita katanya dia tidak muhalal, dia kata bunuh orang ni haram, dia i'tiqad kata bunuh orang ni haram tapi dia buat juga, maka jadi dia tu kafir pada lughah. Bukan murtad dah, kafir pada lughah maknanya orang ni dia buat perkara yang tak sepatut dibuat. Melindungkan benda yang sebenar dengan muzahirkan kesalahan. Jadi maknanya orang ni tak sepatut dibunuh, dia bunuh juga macam orang ni tu orang yang salah. Padahal orang ni tak salah. Orang ni tak salah, tak sepatut dibunuh, tapi dia bunuh macam maknanya dia buat dengan orang ni tu macam orang tu ada buat kesalahan. Begitulah. Dan sebeda ia Nabi SAW bermula dua orang yang memaki, keduanya itu dua syaitan. Jadi maknanya orang yang memaki dua orang yang bermaki-maki. Bermula dua orang yang bermaki-maki keduanya. Maknanya yang ni maki pada yang nu maki pada yang ni. Biasanya pada masa bergaduh tu dah. Pada masa bergaduh tu, yang ni maki pada yang nu maki pada yang ni. Tu dua orang yang memaki, yang bermaki-maki. Nabi katanya ialah dua syaitan. Jadi dua orang yang memaki memaki sama-sama memaki itu, yang ni maki pada yang nu maki pada yang ni balas. Maka dua orang ni ialah dua syaitan. Maknanya seperti dua syaitan. Seperti dua syaitan. Begitulah. Dua syaitan, yang ni seperti dua syaitan. Kalau maki sama memaki. Nabi katanya bandingkan orang ni seperti dua syaitan. Mengidar keduanya akan batil. Dan berdusta-dusta keduanya. Mengidar ia mengidar ia keduanya, dua-dua orang tadi tu akan batil. Akan perkara yang salah, yang palsu. Sebab apabila memaki ni, dia tak cakap dengan benda yang sebenar. Yang ni kata yang ni bodoh, yang ni kata yang ni bodoh, itu bukan benda yang sebenar pun. Yang ni kata orang ni jahat, orang ni kata yang ni jahat, padahalnya tak jahat pun. Tu maknanya yang ni kata orang ni jahat, yang ni kata orang ni jahat. Maknanya dan berdusta-dusta keduanya. Dua orang tu pun ada dusta. Jadi maknanya apabila dua orang, tak kira lelaki perempuan ke, sama-sama lelaki ke, sama-sama perempuan ke, lelaki dengan perempuan ke, apabila ada memaki, maka Nabi banding kata orang ni macam syaitan. Sebab apabila di dalam perbuatan memaki itu ada dua kesalahan. Satunya mengedar akan kepalsuan, perkara yang batil, dan ada bercakap dusta. Dengan sebab tiap-tiap daripada orang yang tiap-tiap daripada dua orang yang memaki itu dia tak puji lah. Dia tak puji. Dia tak puji. Bahkan dia sebut benda tak baik. Yang ni sebut tak baik, perkara tak baik pada yang nu sebut perkara yang tak baik pada yang ni. Jadi maknanya tiap-tiap daripada kedua orang ini menghina, menggugur akan kawan dia. Menggugur daripada marwah kepada tidak ada marwah.
dan mengurangkan akan satu sama lain. Yang ni memaki pada yang ni, maknanya yang ni mengurangkan orang ni. Orang ni pula balas, maki balas. Maknanya orang ni pun mengurangkan, menjatuhkan maruah akan orang ni pula. Lagi pula dua orang tu dia tak cakap dengan cakapan yang benar, tidak ada. Jadi begitulah. Dia tak jadi tinggi dengan sebab tak jadi melia dengan sebab apabila memaki. Dia nak jadi tinggi, nak jadi bermaruah, kena puji memuji. Kena puji memuji. Yang ni puji pada orang nu, yang orang nu puji pada orang ni. Barulah kedua-dua ni dapat kemuliaan. Apabila orang dengar pun, nampak orang ni orang melia, nampak yang nu pun orang melia sebab dua-dua ni puji memuji. Sebaliknya, kalau dua orang ni maki memaki, apabila kita orang yang ketiga ni, kita dengar orang nu maki, kita nampak orang ni hina, dan apabila dengar yang nu memaki, kita nampak yang nu pula yang hina. Jadi maknanya memaki ni membawa kepada dia sendiri pun jatuh maruah, kawan dia yang kena maki pun jatuh maruah. Jadi tidak ada untung bagi kedua-dua pihak. Tidak ada keuntungan bagi dua-dua pihak. Rugi dengan rugi. Dan sebeda ia ya Nabi SAW setengah daripada segala dosa besar. Setengah daripada dosa besar yang banyaknya berpanjang-panjang seseorang pada kemaluan, jadi maruah. Maruah, kemaluan, muru'ah, atau kita bagi maruah seorang yang Muslim. Jadi setengah daripada dosa besar, setengah daripada dosa besar tu memanjang seseorang, maknanya bercakap. Merosak, memanjang seorang, maknanya cakap panjang itulah. Tapi tak mesti cakap panjang. Tapi biasanya kalau nak menggugur, nak merosakkan maruah orang ni, dia cakap panjang. Berpanjang-panjang seorang pada kemaluan seorang Muslim. Mana cakap pasal maruah orang. Menjatuhkan maruah orang. Itu setengah daripada dosa besar. Jadi maknanya merosakkan maruah orang lain, merosakkan maruah seorang yang Muslim dengan perbuatan ke, dengan perkataan ke, atau dengan mengupat ke, ataunya dengan perkataan yang keji ke, dengan mana-manalah. Jadi menjatuhkan akan maruah, menjatuhkan maruah, merosakkan maruah orang lain dengan secara perbuatan, atau dengan perkataan, atau dengan mengupat, atau dengan cakapan yang tak elok, yang tak sedap dengar, maka itu setengah daripada dosa yang besar. Jadi maruah kita sendiri wajib kita jaga, maruah orang lain pun mesti kita jaga. Lalu tu dengan sebab itulah diharamkan tuduhkan orang dengan berzina dan sebagainya. Tuduhkan orang tu buat jahat tu, cakap daripada orang, membuka rahsia orang, itu dosa besar semua. Benda tu jadi rahsia, kita tak payah buka dah. Suka membuka keburukan orang, tu jadi kata dia tu, maksudlah kata memanjang seorang pada kemaluan seorang yang Muslim. Jadi maknanya merosakkan maruah orang, memburukkan orang itulah setengah daripada dosa besar. Dan setengah daripada segala dosa besar itu dua maki dengan satu maki. Dan setengah daripada dosa besar dua maki, mana dua orang yang bermaki-maki, dengan satu maki dan dengan satu kali memaki. Memaki tak nanti banyak, nak dapat dosa besar. Sekali memaki ke orang pun dah jadi dosa besar. Maki sebelah ke atau maki kedua-dua belah ke, sama. Itu memaki ke orang tu setengah daripada dosa besar juga.
Dan sebeda ia Nabi SAW bermula segala besar, bermula dosa yang besar itu, ni nak bilang setengah daripada dosa besar. Dosa besar tu banyak, maka di sini Nabi bilang setengah daripada. Bermula segala dosa besar itu menyengutukan dengan Allah, syirik dengan Allah ialah kufur. Syirik artinya kufur, itu dosa besar yang paling besar. Tak beriman itulah, murtad itulah. Dan menderakakan dua ibu bapa, ini pun setengah daripada dosa besar. Dan membunuh manusia, ini pun setengah daripada dosa besar. Dan bersumpah, ini tempat kita naknya di sini. Tempat yang kita nak yang masuk dalam bahasan kita ni di sini. Sebab pasal bunuh, kufur dah lepas. Pasal membunuh orang tu dah lepas. Pasal deraka pada ibu bapa pun dah lepas. Masalah cakap dusta pun dah lepas. Maka setengah kita nak yang masuk dalam bab kita di sini adalah apa dia? Bersumpah yang rumus. Bersumpah yang sumpah tu sumpah yang rumus. Rumus tu bahasa Arab. Apa makna? Bersumpah seseorang yang berdusta ia seorang padanya pada sumpah. Sumpah bohong itulah yang dikandaki di sini. Sumpah bohong itulah dikata sumpah yang ghamus. Al-yaminul ghamus. Mana sumpah bohong. Dia tak buat, dia sumpah kata dia buat. Benda ni bukan barang dia, bukan benda dia. Dia sumpah kata barang dia, benda dia. Benda ni dia tak ada hak, dia sumpah kata hak dia. Itu sumpah bohong. Mana-mana pun kalau bersumpah dan kalau bohong, itu setengah daripada dosa besar. Nak sumpah tu boleh. Nak janji benda tu benda sebenar boleh lah nak bersumpah. Dan bersabda ia Nabi SAW, barang siapa memotongkan hak seseorang dengan sumpah, maka sungguhnya mewajib Allah baginya akan neraka dan diharamkan atasnya syurga. Ni pun katanya mewajib baginya akan neraka dan diharam ditegah atasnya syurga. Itu makna sama macam kata tadi. Apa dia? Tidak pun dia mahalal, tidak pun maknanya tak masuk syurga dengan bersama dengan orang-orang yang awal masuk. Maknanya kena terdulu kena pergi ke neraka dulu belum pada nak masuk syurga. Tengok dia katanya barang siapa memotongkan hak seorang. Memotong tu maknanya menghilangkan. Menghilangkan hak seorang. Menghilang apa dia lagi kita panggil? Memotong, menghilang artinya meluput. Memotong, meluput hak seorang. Dia memutus akan hak orang tu dengan sumpah. Sumpah ini sumpah yang dusta. Sumpah dusta. Jadi banyaklah apabila naik berguam masalah. Apabila naik berguam benda adalah adalah berguam untuk nak dapat satu benda, maka dia sanggup bersumpah untuk nak dapatkan barang orang kepada dia. Jadi maknanya kalau dia tak sumpah, tak dapat ke dia. Maka dia sumpah, tujuan dia sumpah tu untuk nak meluputkan habuan hak orang lain supaya dapat ke dia atau dapat kepada yang lain pula. Itu banyaklah yang katanya apabila dia naik jadi saksi, lepas tu dia saksi bohong. Contohnya dua orang ni kita katanya Zaid dan Umar tu, dia ada berguam, ada kes dua ni. Maka saksi sebelah balik Zaid ni dia bersumpah. Katanya barang ni barang Zaid, benda ni benda Zaid. Padahal yang sebenarnya benda itu milik bagi Umar.
Tapi saksi ni dia bersumpah supaya jadi kuat katanya benda ni benda zaid. Maka qadi pun hukum kata, hakim pun hukum kata benda ni boleh ke zaid. Maknanya dia sumpah begitu meluputkan hak Umar. Benda Umar tak dapat ke Umar, bahkan dapat kepada Zaid. Itu maknanya memutuskan hak seseorang dengan sumpah. Kalau dia tak naik saksi, kalau dia tak sumpah, Umar akan dapat benda dia. Tetapi Umar jadi luput benda dia, hak dia dengan sebab bersumpah oleh orang ni. Jadi orang bersumpah, dia kata benda ni hak sebenar, benda Zaid. Jadi pada wakilnya, pada sebenarnya milik bagi Umar. Tu dosa besar. Allah Ta'ala tak bagi masuk syurga, bahkan kena masuk neraka dulu. Begitulah. Satu lagi, dan sebeda ya Nabi SAW, jangan kamu bermarah-marahan dan jangan kamu berdengki-dengki dan jangan kamu berpaling-paling belakang dan jangan kamu berputus-putusan. Jadilah dan jadi kamu, jadilah kamu beberapa hamba Allah yang bersaudara. Setengah dengan setengah. Jadi hadis ni untuk Nabi nak menyungguhkan, untuk timbulkan sifat kasih sayang antara orang-orang Islam dan untuk nak menimbulkan sifat kesaudaraan antara sama-sama orang Islam. Supaya masyarakat tu jadi baik, masyarakat tu jadi bahagia, maka sesama kita tu jangan buat gini. Satu, Nabi katanya, jangan kamu bermarah-marahan. Mana jangan marah satu sama lain. Kalau boleh sabar, sabarlah. Jangan ada masalah sikit marah. Yang nu marah pada yang ni marah pada yang nu. Itu nak membawa kepada jadi putus silaturrahim, nak membawa kepada jadi rusak masyarakat. Jangan kamu bermarah-marahan, mana jangan marah satu sama lain. Dan jangan kamu berdengki. Ini pun sebab bagi nak pecah belah juga, nak jadi bergaduh antara satu sama lain juga, masyarakat tak bahagia, tak menyebabkan jadi berseteru di antara Islam. Jangan kamu berdengki-dengki, dengki orang ni berdengki pada yang nu berdengki pada yang ni. Dan jangan kamu berpaling-paling belakang. Maknanya tidak paling belakang ni maknanya jangan kita buat tak peduli kepada sama-sama kita. Jangan buat tak peduli, jangan buat tak erau. Jangan kita buat tak tahu sama-sama kita. Siapa yang ada susah kita bantu. Begitu. Setengah daripadanya jangan kamu berpaling tu, setengah daripadanya apa dia, kita kena nak jadi berpaling, tak berpaling tu kita beri salam. Apabila jumpa kita senyum, kita beri salam, kita apa, tu maknanya kita tak paling belakang. Maknanya kalau kawan dia kenal pun, kalau kata berpaling belakang dia, tapi berpaling belakang ni boleh jadi kedua-dua lah. Berpaling belakang betul. Berpaling belakang betul-betul ni, dia berpaling belakang macam mana? Kalau pergi ramai-ramai makan nasi, dia tak duduk bersama orang ramai. Dia pergi duduk seorang dia sebab dia tak suka nak bergaul dengan orang ramai. Dengan sebab kesombongan dia, yang katanya orang ni tak patut nak duduk dengan majlis kali bersama dia. Dia ni orang Melayu, yang nu orang hina. Jadi dia asingkan diri dia pada orang ramai. Maka itu jangan. Dan juga boleh jadi berpaling belakang maknawi, dengan maknanya buat tak tahu,
Dan buat tak peduli, orang lalu di depan pun dia tak cakap, dia tak senyum, tak beri salam, orang beri salam kat dia tak jawab. Tu tak padu korang, tak peduli korang, itu mana paling belakang. Jadi maknanya naknya kita menghadapi sesama kita. Menghadap tu maknanya ada susah kita tolong menolong, bantu membantu. Kita senyum, kita apa, jadi mana untuk nak menghasilkan sifat kasih sayang. Kalau tidak, jadi masing-masing duduk, kita cara kita, dia cara dia, kita tak ambil tahu dia. Dia susah macam mana pun kita tak ambil tahu, dia pun tak peduli kepada kita. Kalau bertemu, kalau berjumpa pun tidak ada beri salam, tidak cakap, tak apa, tu jangan buat gitu. Jadi rupanya sombong tu jangan. Dan jangan kamu berputus-putusan, yakni putus silaturrahim. Putus silaturrahim pun dilarangkan juga. Sekiranya kalau kita boleh tinggalkan benda-benda yang itu tak marah memarah, tidak berdengki sama-sama, tidak berpaling belakang, tentulah masyarakat, tidak putus silaturrahim, tentulah masyarakat kita bahagia. Dan jadi kamu, jadilah kamu ni beberapa hamba Allah bersaudara setengah dengan setengah. Jadi maknanya itulah baru jadi bahagia, seperti orang muhajirin dengan orang ansar. Seperti contohnya orang muhajirin dengan orang ansar. Orang ansar penduduk asal di Madinah, orang muhajirin ialah orang yang asal daripada Mekah duduk kat Madinah, tapi mereka golongan ansar, golongan muhajirin, mereka akad kesaudaraan. Ada yang ni berhijrah datang tidak ada rumah, dia bagi rumah. Yang ni tidak ada tempat nak tak cocok tanam, dia bagi tempat cocok tanam. Setengah daripada orang ansar tu, isteri dia ada ramai, yang nu datang tak ada isteri, dia bercerai dengan isteri dia supaya dapat kahwin dengan yang nu. Sebab isteri dia ada 4 orang, dia cerai seorang, tolak seorang untuk nak dapat kahwin dengan yang nu. Tu nak cerita katanya jadi kesaudaraan satu golongan ansar dan golongan muhajirin. Itu bahagialah. Dan tiada halal bagi Muslim bahawa meninggal ia akan saudaranya dengan tiada bertegur lebih daripada 3 hari. Sekiranya kalau bergaduh di antara, ada perkelahian, ada bergaduh di antara sama-sama orang Muslim, lepas tu tak cakap, tak bertegur, jumpa tak cakap, jumpa tak tegur, tak beri salam, tak senyum, buat tak tahu, maka itu lebih pada 3 hari itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setengah daripada dosa besar. Jadi maknanya, tapi kalau sibuk tak jumpa tu tak apalah, tak mengapalah. Kalau hati kita tu maknanya kalau adalah tak cakap tak apa tu, sekiranya kalau ada keuzuran tu tak mengapa. Tapi kalau tak ada uzur apa, maka tak bercakap, tak bertegur lebih pada 3 hari tu, tu dah masuk dalam dosa. Tapi sekiranya kalau tidak ada keuzuran, tapi kalau ada uzur tu boleh jadi lebih pada 3 hari, seperti banyak sahabat sendiri pun, Sayyidina Uthman, saya tak ingat satu lagi, Sayyidina Uthman tu dengan seorang sahabat tu, dia tak cakap dengan orang tu sampai mati. Sayyidina Uthman sendiri tu, saya tak ingat seorang sahabat lagi tu nama apa. Jadi dengan seorang sahabat tu satu lagi, dia tak cakap dengan orang tu sampai mati. Maknanya kalau kiranya sampai mati ni lebih pada 3 hari, tapi ada sebab dia, mana ada keuzuran dia, sebab orang ni ada salah dengan dia, lepas tu orang ni tak maaf dengan dia. Contohnya orang ni dia tipu kita masalah,
tipu duit kita, apa tu dia tak bayar lagi, dia tak minta maaf daripada kita. Tidak apa, kita pun tak cakap dengan dia ni sebab nak bagi dia sedar. Begitu Sayyidina Usman pun begitulah. Jadi maknanya kalau kita tak cakap tu, macam kita dengan setengah-setengah ibu bapa tu dengan anak, dia buat tak tahu dengan anak, supaya apa? Anak tu tersedar. Nah, setengah tu anak tu eloklah, tapi bapa tu tak solat, tak puasa, anak tegur pun dia marah ke anak. Anak tegur ayah kena solat, ayah kena begitu begini, ayah marah pula pada dia. Maka anak pun tak bertegur dengan ayah. Tapi ingat katanya bukan nak putus silaturahim, nak ingat katanya nak bagi ayah tu dapat memiliki. Nanti bila masa ayah tu dapat apa dia, tu solat balik apa semua, dia baik baliklah. Tapi maknanya nak tinggal bertegur, tinggal bercakap lebih pada 3 hari, kalau atas jalan kita nak ajar pada orang tu, atau dia ada buat salah, kita nak tunggu dia minta maaf, itu tak mengapalah. Kalau ni cakap pasalnya, katanya jadi maknanya tak ada keuzuran apa, tetapi tak bertegur, tak bercakap juga. Lepas tu tak bercakap ni sebab daripada dia bergaduh. Dia bergaduh. Nah, maka itulah masalahnya. Tapi kalau kita sibuk ni, kita sibuk, nah artinya berjumpa tapi sibuk. Kita dia macam tak ada masa nak cakap ni, itu tak mengapa. Tak ada masa. Nah, ada kalanya jiran tu seminggu tak jumpa 1 kali pun. Sebab dia kerja malam, kita kerja siang. Masa dia rehat, kita bekerja. Contohnya ada juga yang begitu. Jadi sebulan ada-adanya tak pernah bercakap dengan jiran kita. Tapi tak ada masalah kita dengan dia. Cumanya tak jadi kebetulan. Tak jadi kebetulan, tak jumpa tak apa. Jadi ada sebulan tak pernah jumpa dengan dia. Maka itu tak jadi, tak masuk dalam maksud dengan hadis ni lah. Itulah. Maka kita akhir kat sini katanya, dan sebenarnya ia ya Nabi SAW bahasa dendam dan dengki itu memakan keduanya akan segala kebajikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا فردنا علينا واقتحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Baba. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi